Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Semoga segala yang dilakukan dan semua niat kita menjadikan kita seorang wanita yang berani dan sentiasa memberi inspirasi kepada insan di sekeliling kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Wanita Hari Ini, siaran 26 Mei bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Hari ini 26 Mei merupakan hari Wesak. Oleh itu dapat kita lihat di laporan berita harian pada hari semalam yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan supaya hari yang bermakna kepada penganut agama Buddha ini disambut dengan kebiasaan baru dengan mengutamakan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Dan pada hari ini juga 26 Mei, rakyat Malaysia berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh atau bulan berdarah bermula sekitar jam 4.47 petang ini dan dijangka berakhir kira-kira jam 9.50 malam. Itu dia mengenai hari ini tanggal 26 Mei 2021. Dan kepada anda penonton Wanita Hari Ini, sebenarnya hari ini saya tidak keseorangan. Saya juga bersama rakan pengacara saya Fiza Sabjahan dalam talian. Hello Fiza. Hello Hawa, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Fiza, apa khabar di sana? Sihat Alhamdulillah. Dan kita harapkan juga bukan saja kru-kru di studio tetapi juga penonton-penonton kita dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya. Okey, pendapat kita tadi dah pesan Hawa sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut tentang kes COVID yang dilaporkan semalam. Ada berita baik juga yang nak dikongsikan kepada pengamal-pengamal media khususnya. Pastinya yang dapat kita lihat di laporan harian Metro, khabar gembira buat media apabila setelah banyak kali permintaan dan desakan dibuat, penantian lebih kurang 6,000 pengamal media yang berharap mendapat suntikan vaksin COVID-19 bersama kumpulan penerima awal semakin menjadi kenyataan. Kerana dapat kita lihat tokoh wartawan negara 2019 iaitu Tan Sri Johan Jaafar antara yang lantang memperjuangkan usaha itu dengan menulis surat terbuka kepada YB Khairi Jamaluddin yang bertajuk Reporters Are Still Not Frontliners, dan ini merupakan antara inisiatif yang memperjuangkan media supaya mereka diberikan vaksin kerana media ini, pengamal media merupakan antara barisan hadapan yang perlu bekerja sepanjang hari ini untuk mendapatkan laporan dan berita-berita terkini untuk disampaikan kepada masyarakat Malaysia. Ya, betul tu, dan ini kerana tidak dapat dinafikan sebab sebenarnya peranan dan petugas barisan hadapan yang sehingga hari ini sama-sama turut berjuang untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini, dan itulah peranan yang turut dimainkan oleh media terutamanya sejak lebih setahun wabak ini telah pun bertapak di negara. Terima kasih Harian Metro di atas laporan itu, dan Hawa, sama-sama juga kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin ramai juga telah tahu tentang jumlah kes positif yang telah pun dilaporkan sehingga petang semalam. Dan kalau kita lihat semalam sedikit mengejutkan juga sebenarnya, kalau dah beberapa minggu ni, beberapa hari ni kes sebanyak 6,000 lebih, tetapi kalau kita tengok semalam kes yang dilaporkan sebanyak 7,289 kes. Semalam bila saya terlihat dan terdengar jumlah kes itu, memang terkejut dengan jumlah kematian pun 60 orang. Oleh itu, kalau kita lihat sekarang ini, pastinya ramai ahli keluarga akan rasa susah hati bila ada dalam kalangan ahli keluarga mereka perlu berkeluar bekerja, anak-anak pastinya risau. Tetapi apa harus dilakukan kerana semuanya untuk mencari rezeki. Tetapi pastinya walaupun di tempat kerja, walaupun Fiza, tapi apa-apa saja pun kita sebenarnya kena ikut SOP telah pun ditetapkan. Kita juga boleh mengamalkan orang kata lockdown sendiri, yang mana kita boleh merancang sebenarnya bagi yang perlu bekerja. Dan sekarang ini kalau kita lihat di sektor awam hanya 80% saja yang 20%
saja yang perlu pergi bekerja, manakala sektor swasta juga ada sistem giliran work from home dan sebagainya. Justru mungkin kita boleh atur, boleh rancang dari segi perbelanjaan, dari segi keperluan tu apa yang kita perlu lakukan, tak perlu keluar selalu, dan mungkin seorang saja wakil daripada keluarga tu yang perlu keluar untuk membeli barang keperluan yang cukup lengkap untuk 2 minggu khususnya. Dan kalau kita lihat tadi seperti yang telah pun dikongsikan, jumlah kes sembuh berbanding jumlah kes positif sangat jauh ya. Kalau kita lihat jumlah kes sembuh hanya 3,789 kes sahaja, dan ini boleh berlaku bukan sahaja pada diri kita Hawa, pada keluarga dan juga sesiapa sahaja di sekeliling kita. Dan kalau kita lihat juga jumlah kematian sebanyak 60 orang itu mungkin juga merupakan ibu, ayah, atuk, nenek, abang, adik ataupun sahabat sesiapa sahaja yang sedang menonton ketika ini. Dan inilah juga sebenarnya yang kita nak ingatkan kepada penonton-penonton kita. Sama juga untuk saya ingatkan diri saya, untuk kita ni sama-sama menjaga kesihatan dan juga kebajikan diri. Kalau diizinkan Hawa, saya juga nak berkongsi pengalaman saya sendiri. Sebenarnya mungkin ada yang dah tahu, tetapi ada juga yang belum tahu bahawa 2 minggu yang lepas saya disahkan positif setelah menjadi kontak rapat daripada seorang rakan di pejabat. Dan kalau cakap tentang kontak rapat ini, Hawa, sebenarnya bukan kali pertama kita di pejabat ni menjadi kontak rapat, tetapi dalam situasi baru-baru ini, apabila saya melihat keadaan itu yang mana saya sangat bukan kita tak mengikut SOP, tetapi kalau kita lihat pula bagaimana cara kita kontak tu, macam saya dengan individu tersebut 2 hari berturut-turut dengan jarak yang begitu dekat, dan ada juga sentuhan yang melibatkan sentuhan, yang merasakan diri saya ni mungkin boleh positif. Dan sebenarnya Hawa, ini yang nak kita, mungkin ramai juga malam tadi sempat saya kongsikan di Instagram, selepas sembuh sebenarnya ada macam-macam lagi sebenarnya kesan jangka masa panjang yang diketahui ataupun tidak diketahui oleh masyarakat. Ada yang kata nampak mudah, tak ada simptom dan sebagainya, tetapi hakikatnya ia memberi kesan jangka masa panjang terhadap mental dan juga fizikal individu-individu yang pernah pun terlibat ataupun pernah pun menjadi mangsa COVID-19 ini. Pengalaman saya sendiri, bagi anda yang mungkin baru saja dilaporkan positif, kalau berada di daerah Petaling ini yang nak pergi ke CAC Stadium Malawati, pastikan sebelum anda pergi tu anda dah pun download aplikasi Selangkah bagi memudah cara lah sebelum kita nak masuk ke dalam tu. Dan saya nak kongsikan juga sebenarnya, ketika awal-awal saya diberitahu bahawa saya adalah kontak rapat, saya terus kuarantin diri di rumah. Saya telefon hospital, tanya bila waktu yang terbaik untuk saya buat swab test ataupun PCR test tu. Saya terus kuarantin diri di rumah. Bila kita tahu kita kontak rapat, apa yang kita risaukan ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang lain, termasuk Hawa juga antara salah seorang kontak rapat kan. Jadi bila kita fikirkan perkara tu, antara perkara pertama yang perlu saya lakukan di rumah adalah saya buat persediaan. Okey, apa yang saya sediakan di rumah, kalau boleh saya kongsikan. Saya sediakan termometer. Yang ini termometer yang saya letakkan di ketiak sebenarnya, sebab saya tanya ahli farmasi, dia kata yang ini lebih tepat. Dan ini pula adalah oximeter yang mana fungsinya untuk melihat kadar oksigen dalam badan, yang kalau kita lihat kes-kes COVID banyak juga yang ada oksigennya kurang dan sebagainya, yang mengakibatkan mereka perlu pergi mendapatkan bantuan ke hospital dan sebagainya. Jadi ini antara persediaan-persediaan yang saya di rumah. Dan daripada awal saya kuarantin, sebelum saya disahkan positif, saya dah buat catatan. Saya buat catatan sendiri, catatan peribadi. Bagaimana Fiza? Saya buat catatan. Hari pertama saya kuarantin, close contact, apa antara simptom-simptom yang saya ada. Ada yang tak ada ketika itu masih lagi bulan puasa. Dan setelah positif, saya tuliskan apa antara treatment sendiri yang saya lakukan di rumah lah. Maksudnya dari segi pengambilan suhu badan, oksigen, dan kemudian bila kita positif, ramai juga orang yang akan bertanya, kongsikan macam-macam tips kan. Bertanya, jadi saya pun letaklah kalau saya minum air dengan lemon tu saya buat. Tapi apa yang saya nak kongsikan di sini, ini pengalaman saya kuarantin di rumah. Kita kena jaga diri dan mental kita ni kena kuat juga. Perlunya ada sahabat, ahli keluarga yang sentiasa tanya khabar dan sebagainya. Tapi itu pengalaman saya, Hawa. Dan bukan saya saja, tapi ada juga dalam kalangan rakan-rakan lain yang positif, yang berada di pusat kuarantin. Contohnya seperti di Maib sendiri. Kita nak bersama dengan sahabat kita, Zul Khairul di Maib. Hello Zul, Assalamualaikum.
Zul, kalau mute boleh unmute. Hello Zul, Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zul, ni hari keberapa di MAIPS? Hari keberapa? Hari ni sebenarnya dah masuk hari ke-7, genap seminggu. Genap Saya seminggu. dekat MAIPS Sedang. Baiklah, kalau tadi... Zul nak balik dah sekejap lagi kan? InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Sekejap lagi Mungkin discuss. Zul boleh tak Zul kongsikan pengalaman, mungkin macam Fiza sendiri berada di rumah, kuarantin di rumah tu berbeza sikit lah pengalamannya. Tapi kalau Zul di sana, mungkin Zul lihat sendiri pengalaman petugas-petugas Barisan Hadapan ini yang mungkin walaupun bertukar ganti shiftnya, tetapi mereka mungkin banyak pengorbanan mereka yang ramai orang tak tahu pengalaman di MAIPS itu sendiri, Zul. Okey. Pengalaman saya dekat sini, sebenarnya kalau kita berada kat tempat ni, kita nampak. Kita tak ada hanya tengok video ke apa, kita merasai sendiri pengalaman tu. Di mana kadang-kadang kita nampak warga emas, kanak-kanak yang mana kejadian mereka tidak boleh bernafas dengan betul. Kejadian depan mata kita. Jadi kita rasai benda tu. Dan untuk kita punya frontliner pula, kalau kita tengok dekat televisyen mereka bekerja, walaupun mereka bertukar shift, sebenarnya mereka ada juga diorang punya, orang kata apa, penat lelah. Sebab pengalaman saya dekat sini pada jam 1 pagi, di mana bila kita nak melelapkan mata, nak rehatkan minda, tapi mereka masih bekerja, masih lagi memanggil pesakit untuk buat check up dan sebagainya. So dekat situ kita nampak pengorbanan diorang sebenarnya besar. Itu dia pengorbanan frontliners ataupun Barisan Harapan yang tak kenal erti penat kan Zul. Tapi Zul, Zul merupakan kontak rapat pada mulanya dan pastinya bukan kali pertama kan, sebab benda ni kita tak dapat lihat. Tetapi Zul mengambil inisiatif untuk membuat ujian swab test. Dan pastinya ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih tak ambil berat tentang COVID-19 ini. Masih tak tahu bahawa COVID-19 is real. Oleh itu mungkin Zul boleh kongsikan kepada penonton-penonton jika mereka mempunyai merupakan kontak rapat, apa yang perlu mereka lakukan? Okey, kalau kita ada kontak rapat dengan rakan kerja ke ataupun dengan kawan-kawan, first thing so kita kena kuarantin diri kita dahulu sebelum ambil tindakan yang selanjutnya. Seperti buat swab test dan sebagainya. InsyaAllah perkara itu membantu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kita boleh dapat lihatlah dengan mata sendiri bagaimana penatnya frontliner itu bekerja demi untuk baik pulihkan keadaan, menghentikan rantaian COVID-19 ni. Dan yang paling penting, kalau ada peluang, kita boleh sekarang dah start pun untuk kita daftar untuk ambil vaksin. Bersama-sama kita ambil vaksin untuk hentikan rantaian COVID-19 ni. Memang vaksin itu tidak menghalang daripada kita dapat jangkitan, tapi sedikit sebanyak dia membantu kita untuk halang daripada wabak ni berterusan dan menjadi lebih parah. Ya, pasti dia. So, Alang-alang Zul pun dah sebutkan tentang vaksin. Kami nak kongsikan sekejap apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendaftaran untuk AstraZeneca 2.0 akan dibuka untuk orang ramai berumur bawah 60 tahun bermula jam 12.30 hari pada hari ini. Dan pendaftaran dibuka untuk anda yang tinggal di Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak sahaja. Untuk mendaftar, anda boleh daftar di laman web vaccincovid.gov.my. Baiklah, terima kasih Zul. Bercakap pasal booking vaksin ini kan, ada siapan di Twitter mengatakan kalau mungkin ramai dalam kalangan anda sekarang yang tengah battle nak dapatkan vaksin tersebut, jangan risau kerana anda boleh mula membuat booking tersebut pada jam 12.15 sebentar lagi. Jadi ini yang siapan terkini daripada JKJV MY. Okey, baiklah. Terima kasih Zul. Terima kasih Zul dan juga Fiza Sama-sama. juga sudi kongsikan pengalaman merupakan pesakit COVID-19 kan. Baik Fiza, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini mengenai kenali gangguan seksual. Selepas ini kita nak tahu apakah antara ciri-ciri pemangsa ini, dan dari sudut undang-undang, pengalaman dan juga perkongsian bersama tetamu-tetamu kita selepas ini. Tapi sebelum itu kita nak rehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Menggunakan perkataan, visual dan isyarat yang berunsur lucah merupakan antara gangguan seksual.
Gangguan seksual boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira jantina dan peringkat umur. Dahulu, gangguan seksual seringkali berlaku di tempat kerja dan membabitkan orang dewasa. Namun kini statistik menunjukkan sebanyak 1,721 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak telah direkodkan pada tahun 2020. Antaranya, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun telah menjadi mangsa serangan seksual seorang lelaki berusia 18 tahun yang juga merupakan jiran kepada mangsa. Selain itu, terdapat juga kes di mana seorang doktor gigi mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual apabila dipaksa melakukan seks oral ketika sedang bertugas. Hal ini nyata membimbangkan. Antara punca berlakunya jenayah seksual ini disebabkan oleh pendedahan berleluasa kepada pornografi, rasa ingin tahu yang tinggi dan gagal mengawal nafsu. Justru sejauh manakah pemahaman orang ramai tentang gangguan seksual? Apakah tindakan yang perlu diambil bagi mencegah perkara yang tidak bermoral ini daripada terus berleluasa? Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Syifa mengenai kenali gangguan seksual sebagai pembukaan kepada topik kita pada hari ini. Jika anda ada sebarang soalan atau perkongsian yang ingin dikongsikan bersama kami, anda boleh terus komen di laman Facebook kami WHI TV3. Baiklah, kita masih bersama dengan Fiza dan pada hari ini pastinya kita nak membincangkan mengenai gangguan seksual ini sebab kalau kita dapat lihat sejak kebelakangan ini banyak perkongsian di laman media sosial berkaitan hal ini. Ada yang berani berkongsikan pengalaman mereka tetapi tak kurang juga komen-komen yang berbau lucah dikenakan atas mangsa-mangsa yang terkena gangguan seksual ini. Oleh itu pada hari ini kita akan bersama tetamu-tetamu kita. Fiza? Ya, silakan awak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan seorang peguam. Kita bersama Puan Nurzabita Muhammad Nur. Apa khabar, Puan? Khabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, seterusnya kita juga bersama dengan Ain Husniza Saiful Nizam yang baru-baru ini tular kerana perkongsiannya. Tetapi kepada siapa yang belum tahu, selepas ini Ain akan kongsikan. Apa khabar, Ain? Hai, khabar baik. Terima kasih ya kerana bersama kami. Dan seterusnya kita juga bersama dengan Tuan Said Azmi Al-Habsyi yang juga merupakan aktivis berkaitan dengan hal ini. Terima kasih ya Tuan Said. Sama-sama. Ya. Baiklah, Hawa. Mungkin Ya. ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang tahu ataupun tak tahu dan mungkin dalam orang kata di tengah-tengah tak tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai gangguan seksual. Ya. Kita selalu sebut, tapi sejauh mana pemahaman kita tentang perkara ini nak kita kongsikan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Ya, Kalau boleh pastinya. kita mulakan kepada Puan Zabita dahululah sebelum kita nak kepada Tuan Said Azmi dan juga adik Ain sendiri. Puan Zabita, kita selalu sebut tentang gangguan seksual ini bukan isu yang baharu, tetapi ia satu isu yang tabu, yang sukar nak dibincangkan. Dan Ya. kadang-kadang kalau kita cakap, kita boleh dianggap sebagai orang yang macam gatal lah, kita dianggap sebagai orang yang lantang lah dan sebagainya. Dan isu gangguan seksual ini juga bukan hanya tertakluk kepada golongan wanita, tetapi ada juga kes-kes terpencil yang melibatkan kanak-kanak dan juga remaja lelaki. Mungkin Puan Zabita boleh kongsikan apa yang masyarakat perlu faham secara ringkasnya tentang terminologi ataupun apa yang dimaksudkan sebagai gangguan seksual ini sebenarnya, Puan Zabita. Silakan. Secara khususnya, kita tidak ada satu undang-undang ataupun macam satu akta yang merangkumi dengan seksual. Misalnya macam kita ada kanun perseksaan, tetapi yang diperuntukkan bukanlah berkenaan dengan jenayah seksual semata-mata. Jadi saya ambil pakar apa akta yang sedia ada. Okay, misalnya kalau kita lihat, kita nak tahu apa itu jenayah seksual. Ada setengah orang gurau dia kata, gurau dia tidak ada melibatkan perbuatan seksual langsung. Okay, macam contoh kelakuan seksual ni berlaku di mana? Boleh berlaku di sekolah, tadi kita boleh lihat boleh berlaku di tempat kerja, di tempat kerja. Bagaimana kita definisikan perbuatan jenayah seksual ini? Jadi kita lihat kepada Pekerja 1955. Di dalam tafsiran Seksyen 2 memperuntukkan apa itu gangguan seksual. Gangguan seksual adalah sesuatu perbuatan berbentuk seksual yang memalukan, yang tidak diingini. Mana orang tak nak, orang tak suka. Okay? Yang dilakukan terhadap seseorang di tempat kerja. Jadi contoh kalau kita keluarkan dalam seksi ini juga dia ada katakan perkataan yang dikeluarkan, kata-kata, perbuatan ataupun sebarang visual yang kita hantarkan. Itu kita lihat di tempat kerja. Kita lihat pula daripada
keseluruhan. Contoh kita lihat ada keseksaan, Seksyen 509. Apabila sesuatu perlakuan yang mengganggu kesucian atau kehormatan seseorang secara kata-kata, dia cakap benda-benda lucah, atau dia buat satu benda lucah, dia buat perlakuan lucah, diberikan signal atau dihantar gambar lucah yang dihantarkan kepada seseorang mengganggu privasi. Secara kita tengok angka-angka ini, kita boleh katakan gangguan seksual ini, satu, mesti ada elemen bersifat seksual. Kedua, ianya tidak disukai, mengganggu privasi, orang tak suka. Ketiga, kesulitan terhadap seseorang. Jadi kalau mangsa-mangsa ni kadang-kadang mungkin mereka keliru. Saya ni dah jadi mangsa gangguan seksual atau macam mana? Itu antara elemen yang perlu dititik beratkan. Ini yang sebenarnya kita perlu tahu, Hawa, kan? Maksudnya bukan saja sentuhan fizikal kan Fiza, maksudnya ada cara-cara lain juga untuk mereka mendekati pemangsa mereka melalui jelingan, melalui panggilan telefon ataupun melalui mesej juga. Kadang-kadang pada mereka itu sekadar gurauan tetapi membuatkan mangsa ni rasa tidak selesa dan terganggu. Baiklah, Ain merupakan antara yang lantang bersuara mengenai isu ini dan baru-baru ini telah menceritakan tentang isu keselamatan di sekolah. Ada dalam kalangan penonton wanita hari ini mungkin mahu tahu secara terperinci lagi ataupun belum tahu mengenai isu ini. Kalau boleh, Ain boleh kongsikan secara ringkas apa yang sebenarnya berlaku. So, dekat sekolah, masa pendidikan jasmani dan kesihatan, Cikgu Ain, iaitu cikgu lelaki, membuat komen lucah, lawak lucah dalam kelas dan juga lawak tentang rogol. Antara yang dia cakap adalah kalau korang nak rogol, jangan rogol bawah 18, rogol atas 18. Sebelum tu dia kata budak bawah umur ada banyak boleh orang tu kacau kami akan buat gangguan seksual. Jadi dia kata kalau nak rogol, jangan rogol bawah 18, rogol atas 18. Secara terang-terangan begitu, Ain? Ya. Baik. Dan dia boleh gelak-gelak, budak lelaki dan kelas lain juga gelak. Kawan-kawan lain yang perempuan semua dah rasa tak selesa kan. Dia kata kalau nak rogol. Menggunakan perkataan rogol itu sendiri. Baiklah, Ain, kalau Hawa. Kita melihat keberanian Ain ini, apa yang dilakukan. Saya kira mungkin ramai anak-anak remaja berusia seperti Ain ini, mungkin kadang-kadang ada gurauan daripada rakan-rakan ataupun orang-orang individu lain yang tak sepatutnya. Tapi mereka tak berani untuk bangkit, untuk bangun, untuk bersuara, berkongsi tentang perkara ini. Tapi apa yang sebenarnya membuatkan Ain merasakan Ain perlu bangun, bangkit dan bersuara untuk bukan saja melindungi diri Ain tetapi melindungi rakan-rakan yang lain. Kerana ini bukanlah perkara yang boleh dianggap sebagai satu bahan gurauan, Ain. Untuk Ain, selepas hari yang sama benda tu berlaku, Ain ada buat satu TikTok yang menjadi tular dekat social media dan di situ juga ramai budak umur Ain yang sama kata, oh, benda ni memang biasa. Cikgu PJK memang tak boleh, memang selalu buat lawak lucah macam ni. Kaunselor memang tak boleh dipercayai kat sekolah sebab menjaja info yang dia telah percaya cikgu tu. Memang dia kata, oh, ada stereotip yang tak bagus dengan cikgu ni, stereotip yang tak bagus dengan cikgu ni. Dan tu clear kepada Ain yang bahawa sistem pendidikan kita telah gagal untuk membuat pelajar berasa selamat di dalam sekolah dan juga gagal dalam mendidik pelajar kita menjadi berani untuk tegakkan kebenaran sebab sekarang yang kita nampak jelasnya sistem pendidikan kita telah gagal. Baik, itu daripada pengalaman Ain sendiri. Okey, itu pengalaman Ain. Tapi Tuan Said Azmi, kita melihat setiap individu ada pemahaman yang berbeza-beza, apatah lagi daripada sudut laras pemikiran kita, penerimaan kita mesti berbeza-beza. Ada orang yang beranggapan percakapan ataupun gurauan itu kadang-kadang satu perkara yang biasa. Ada orang yang beranggapan ini satu perkara yang boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual. Tetapi macam Tuan Said Azmi sendiri banyak membantu mereka yang berhadapan dengan pelbagai masalah. Jadi bagaimana Tuan Azmi merasakan bagaimana individu-individu yang diganggu secara seksual ini dari segi ejekan, dari segi perlakuan, dari segi dihantar dengan mesej lucah, bukan saja di secara private tapi kadang-kadang kita lihat di media sosial secara terang-terangan. Jadi bagaimana sebenarnya, adakah mereka sedar apa yang berlaku itu adalah merupakan gangguan seksual ataupun
sekadar gurauan biasa, Tuan Syed Azmi? Okey, saya suka sangat soalan tu sebab for the first time saya tak ada dengar orang kata benda tu ringan. Alah, setakat cakap aja atau berat. Kan banyak orang dia buatkan benda tu jadi macam lawak, and I'm very happy sebenarnya datang daripada wanita hari ini sebab benda ni adalah benda yang orang tahu tapi tak kata, and all kita punya nasihat ialah toughen up. Takut kena buang kerja, takut tak dapat promotion. Nampak tak? Kan? The point of it kan sebenarnya bila kita kata gangguan seksual atau yang sexual harassment, dia bergantung pada mereka yang mendengar. Tak kisah lelaki perempuan, bergantung pada yang dengar. Okay? So saya banyak buat live hari tu, ada orang kata bibir Tuan Syed ni merah lah, tak sabar nak cubit. I think that is harassment. Walaupun dia online tak mungkin datang dekat. Betul tak? Tapi kita kena didik lah. So to me, macam mana pun harassment yang I kalau dapat, I know how to stop to say no. Sebab lawak satu hal, phishing iaitu mengumpan untuk lihat sebenarnya boleh pergi jauh ke tidak. Faham tak? Bila phishing tu dia boleh cakap macam tu tapi dia nak tengok reaction kita ni. Kita menggelabah ke atau kita kata nak ke? Kita join sekali. This is how community works sekarang ni. Inilah cara community sekarang ni. Tapi bergantung pada diri kita untuk mempertahankan dan tahu harga diri dan maruah diri kita tu sendiri. Kalau kita nak ikut apa yang Puan Zabita tadi cakap dari segi perundangan dan sebagainya, dia banyak langkah-langkah dia sebab kita memerlukan pembuktian, especially untuk orang dewasa. Kan? Dia boleh mendefinisikan your interpretation tu. Kalau kat sekolah dulu, kita pernah tahu ada cikgu bukan dia sekarang kan, lama dulu dia suka tarik tali bra, perpak. Tapi depan orang ramai dan budak gelak dalam bentuk hukuman. So pada waktu itu semua orang gelak, jadi tak nampak benda tu sebagai salah. Cuba kita buat sekarang. Cuba kita buat kat dewasa sekarang. Pun mesti kita tahu macam tu kan. Jadi there's two things. Satu tu sama ada kita faham perundangan tu apa, tapi perundangan agak grey. Kemudian kita tahu pelaku itu, bagaimana kita nak memberitahu pelaku itu benda tu salah dan tak boleh dibuat. Dan pada diri yang kena itu, bagaimana dia nak stand up supaya dia tak dilihat. I'm sorry, kalau perempuan aja kata meroyan. Perempuan je kata emotional. Loud, lantang. Kan? Benda kecil macam tu je, itu pun nak komplain. Kita main-main aja. But there is a way, rasanya wanita ada cara sebenarnya untuk mengatakan saya tidak suka benda itu. So itu yang kita boleh build sekarang. We should build that one daripada kita harap only perundangan, daripada kita harap only lelaki patut faham atau perempuan patut faham sebab dua-dua gender sama. Jadi I think now kita have to move forward apabila kita berkata, anda patut hormat apa yang kita kata dan dilihat. Bukan memalukan atau degrade anda semula. Baiklah, semua ini pastinya berkaitan dengan hak maruah dan tadi Tuan Syed ada sebutkan mengenai bukti. Tetapi rata-rata kalau kita lihat kongsian di media sosial, di laporan-laporan berita, tak ramai yang mangsa gangguan seksual ini terus membuat laporan ataupun aduan. Ada kalanya dah terlambat setelah bertahun ataupun berbulan baru buat aduan. Kalau dari segi ini bagaimana Puan Zabita? Berkaitan dengan pembuktian ni, apabila kita lihat gangguan seksual ataupun perbuatan seperti cabur ni, memang dia tidak meninggalkan bukti. Tetapi saya katakan dia tidak semestinya perbuatan secara fizikal atau kata-kata. Kalau ada daftar yang diberikan secara WhatsApp atau email, jadi kita boleh jadikan salah satu bukti. Dan saya rasa kalau kejadian itu berlaku di kawasan yang ada saksi, macam kes adik Ain ni, ada saksi-saksi yang lain, kawan-kawan yang lain lihat, itu sangat membantu. Dan seterusnya, sama ada kita takut nak buat, nanti tak ada saksi. Kalau tak ada saksi, macam mana nak ambil tindakan? Tak apa. Kita buat laporan. Terutama sekali kalau berlaku di kawasan tempat kerja ataupun sekolah. Kita lihat di tempat kerja ni, di bawah Akta Pekerja 1955, adalah menjadi tanggungjawab majikan ni dalam bahagian 15 untuk membuat siasatan. Kalau pekerja kata saya ni diganggu secara seksual tetapi saya tak ada bukti, dan bos pun kata macam Tuan Azmi kata tadi, dia kata tak apalah, you tambahlah sikit, you keraslah sikit. Tak boleh sebenarnya. Bos atau majikan perlu ambil tindakan dengan membuat siasatan. Sekiranya majikan gagal di bawah bahagian 15 ni, ianya adalah merupakan kesalahan dan majikan boleh diambil tindakan. Itu kalau dekat pejabat. Lihat pula hak kita daripada segi perundangan jenayah. Kita buat laporan polis. Kita pergi kepada pihak polis. Kita buat laporan polis. Dianggap
Laporan polis ni kalau kita buat palsu, ada hukumannya, ada kesalahannya. Jadi siapalah yang nak buat laporan palsu semata-mata untuk didenda atau dipenjara. Jadi kita buat laporan polis akan mengambil langkah untuk melakukan siasatan. Sama ada siasatan itu akhirnya ada elemen jenayah atau tak, kita sekarang tidak pihak polis. Tetapi mangsa ni kita ni, yang sekeliling ni kita bagi sokongan. Jadi tidak tiba sama ada saya pergi lapor, nanti tak ada bukti lepas. Tak cuba, tak tahu. Jadi nasihat saya kena cuba. Dan kita kena ambil tindakan. Kita mulakan kalau di tempat kita adukan kepada majikan, kemudian kita teruskan kepada aduan melalui laporan polis. Baik, Puan Zabita. Okey, baiklah. Silakan Hawa. Okey, baik. Sebelum kita ke Ain dan juga Tuan Syed, saya nak tanya sedikitlah kepada Puan Zabita. Bagaimana secara ringkas dia untuk mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, mungkin ada dalam kalangan ibu-ibu ni ada cara-cara untuk menasihati anak mereka jika dikenakan gangguan seksual untuk mengadu kepada ibu bapa mereka? Berkenaan dengan isu 18 tahun ke bawah ni, sebab saya lihat juga ramai orang macam 18 tahun. Sebenarnya 18 tahun ni mungkin dirujuk apabila macam contohlah dalam kes Ain ni, bila cikgu katakan 18 tahun. Di bawah atas kanak-kanak, 2001, kanak-kanak memang 18 tahun ke bawah. Tetapi ada perbezaan di antara jenayah rogol. Saya nak sebut juga yang Ain katakan. Sebab di bawah jenayah rogol, di bawah Seksyen 375, 16 tahun. Apabila kanak-kanak berusia 16 tahun ke bawah, sama ada diberikan kerelaan atau tidak, masih dianggap rogol. Jadi kepada ibu bapa yang 18 tahun ke bawah, minta mereka mengatakan kepada ibu bapa, dan sekiranya berlaku contoh kalaulah kanak-kanak itu sendiri ada siapa-siapa yang tonton di bawah Akta Kanak-kanak Seksyen 38 ada menyatakan satu seksyen perlindungan terhadap anak-anak sekiranya anak-anak itu didorong secara seksual, dan Seksyen 39 juga ada memperuntukkan pegawai pelindung dan juga pihak polis boleh melindungi kanak-kanak itu atau menahan di tempat perlindungan. Jadi kadang-kadang mungkin kita takut si ibu ni kena dera dengan bapa, lepas tu anak pula dibuat secara seksual juga. Jadi bagaimana hendak melindungi dia, akta-akta dia ada peruntukan dia. Tolong ambil tindakan, jangan sejam. Okey, itu daripada Puan Zabita. Tuan Syed Azmi, saya kira ini penting untuk Tuan Syed Azmi kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kita jangan kerana disebabkan oleh satu isu, kita melihat orang luar sahaja. Tetapi gangguan seksual ini boleh berlaku dengan orang terdekat yang berada dengan kita sebenarnya. Jadi kita jangan disebabkan oleh satu isu, kita cepat melatah, tapi kita terlupa dan terlepas pandang bahawa perkara-perkara ini boleh berlaku mungkin dalam rumah kita sendiri, boleh berlaku dalam kalangan kawan-kawan rapat kita sendiri, ahli keluarga dan sebagainya. Pesanan Tuan Azmi kepada masyarakat, peranan kita sebagai individu, ibu bapa, penjaga, pendidik dan sebagainya, untuk sama-sama kita membantu daripada mengelakkan gangguan seksual ini berlaku, terus berlaku, dan mengajar anak-anak kita ini untuk menjaga diri mereka dan tahu bahawa ini gangguan seksual, ini adalah salah, dan kepada siapa harus kita laporkan jika berlaku perkara ini. Tuan Syed Azmi, silakan. Okey, jadi yang paling mudah sebenarnya 90% salah laku ini dilakukan oleh orang yang dikenali. Okey, dia bukannya macam orang asing, orang yang dikenali. 90%. Okey, jadi kalau sekarang PKP memang dalam rumah. About 90%. Jadi pada hemat saya pun ialah sekarang ni kerajaan bawah talian kasih ada dua. Satu nombor 15999 yang WHR memang tahu. Tapi jangan lupa nombor lagi satu yang lagi penting. Dia punya nombor WhatsApp 01926159999. Maaflah. Tapi nombor WhatsApp ni yang paling saya suka sebab semua orang dah ada handphone. Kanak-kanak risau macam mana pun dia boleh terus teks kat situ. Jadi dia punya maklumat semua ada dekat situ. Dan sentiasa ada rekod. Sebab bila panggilan ni tak ingat cakap dengan siapa dan sebagainya bila kan. Tapi WhatsApp ni semua boleh. Jadi saya rasa itu yang pertama kali sebenarnya yang saya selalu push sebab kita semua work from home. Dan jangan risau pasal itu. Kadang-kadang banyak tu tak tahu pun. Ini gangguan ke, tak terganggu ke, boleh ke, tak boleh ke. Dan bagi saya WhatsApp je. WhatsApp sahaja. Mereka yang tengok tu akan dapat menilai sama ada benda tu heavy atau tidak. Maksud saya heavy tu kena buat segera atau boleh tunggu pada bila ada pelindung lain datang ke. Kadang-kadang dia cerita 5 tahun dulu ke apa ke. Tak ada masalah.
Lagi satu, dan akhir sekali, kalau nak buat laporan polis pun tak ada masalah sebenarnya, tapi saya cakap kita dah ada WhatsApp dan boleh diguna pakai untuk semua. Jangan risau, lelaki perempuan semua sama, apa-apa umur pun boleh. Paling tua saya punya 60 lebih, kena gangguan seksual pun lapor polis. Dan walaupun akhir dia tidak berjaya, tapi dia puas hati tau, sebab dia berjaya lepaskan bahawa itu adalah gangguan dan dia memainkan peranan untuk pegang hak dia. Okay. Terima kasih Tuan Syed. Maksudnya tak kenal umur, tak kenal jantina, dan sekarang ini pada zaman moden ini kita ada pelbagai peluang untuk kita bertanya dan juga mendapat pendapat. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zabita Ain yang juga telah kongsikan pengalaman, dan juga Tuan Syed atas info-info yang dikongsikan kepada kami di Wanita hari ini. Pastinya memberi manfaat kepada setiap golongan lapisan masyarakat. Tak kisahlah anak-anak sampai adik ibu bapa mereka. Baiklah, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama pasangan selebriti yang menjadi minat ramai. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Ini bukan mimpi katanya, tapi satu rasa yang nyata, bukan juga rasa biasa. Takkan boleh terus begini, ku tak mau terus bermimpi, hanya mau menjadikanmu milikku. Setiap saat yang kau berikan, bagai memetik bintang di langit. Setiap saat kau berikan padaku. Setiap kali kau pergi, separuh ku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. Cause every time I say goodbye, you say hello. Oh. Ini bukan lagi mimpi, kini berbeza. Juga yang kita lalui, banyak lagi yang kau menanti. Genggam erat tanganku kini istri. Setiap saat yang kau berikan, bagai memetik bintang di langit. Setiap saat kau berikan padaku. Setiap kali kau pergi, separuh ku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Oh, karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. Cause every time I say goodbye, you say hello. Oh yeah. Kau saja yang selalu aku nantikan, ku doakan. selalu aku ceritakan pada Tuhan. Saat dua menjadi satu, moga Tuhan mencurah restu. Setiap kali kau pergi, separuhku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. Cause every time I say goodbye, you say hello. Wah, itu dia Bang Mel, Kak Nini ataupun Ernie Zakri dan juga Syamil. Hello, Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pastinya ramai peminat-peminat anda berdua yang meminati sejak pertama kali di pentas AJL beberapa tahun lalu, dan pada hari ini membawakan lagu Goodbye Hello. Rata-rata kan Syamil dan Ernie, bila saya tengok komen dekat YouTube, ramai yang rasa romantiknya lagu ni. Tambah-tambah kepada pasangan yang dah berumah tangga dan mempunyai pasangan. Bagaimana tentang pembikinan lagu ini? Komposernya siapa? Penulis liriknya siapa?
Okey, lagu ini adalah hasil gabungan daripada Syamel, Ernie dan juga Faizal Tahir dan juga Mike Chan. So kami diberikan demo daripada Abang Faizal Tahir dan dia menyatakan hasrat dia macam memang dia ada tuliskan khas satu lagu untuk Syamel dengan Ernie kalau betul dijodohkan. Dan Alhamdulillah rezeki kami disatukan dan itulah tercetusnya pada permulaan cerita. Okey, kalau Ernie boleh kongsikan tentang jalan cerita lirik lagu Goodbye Hello ni? Lagu ni memang kira senang cerita perjalanan kami lah dalam perhubungan, kira sebelum dan selepas berkahwin. Plan saya rasa boleh relate kepada semua pasangan yang nak mendirikan rumah tangga, yang dah mendirikan rumah tangga, sebab kalau dengar liriknya pun umpama we are having a conversation, daripada awal kita bercakap sesama sendiri tentang kisah cinta, kesusahan atau struggles yang pernah semua orang hadapi dalam hubungan. So Goodbye Hello ni interpretasinya tak kisah sebenarnya, siapa-siapa pun boleh interpret cara mereka tersendiri, tapi kalau macam kami lebih kepada goodbye tu jika one of us mungkin dah give up ataupun rasa lelah dengan perhubungan, but seorang lagi akan tarik kita and like trying to berbaik atau cuba mengukuhkan lagi hubungan, macam itulah. So memang khas untuk orang-orang yang dah sah bernikah. Wah, perbualan dalam lagu ya, conversation in a betul. song. Baiklah, kalau kita lihat biasanya kalau anda berdua kan setiap kali ada single baru, ada lagu baru, pastinya akan mempromosi lagu-lagu di studio seperti di Wanita Hari Ini dan sebagainya secara fizikal. Tapi kali ini PKP agak terhad. Bagaimana anda akan sentiasa promosikan dan kongsikan karya-karya anda kepada penonton dan juga peminat-peminat anda? Disebabkan tidak dinafikan kita punya cara untuk mempromosikan tu dah menjadi terhad. Kita not even can pergi ke studio, tapi mungkin disebabkan medium-medium yang kita ada ni seperti social media, Ernie dan Syamel, itu yang masih lagi kami pegang untuk kami terus mempromosikan lagu-lagu keluaran kami lah. And seperti yang kita sedia ada dan pihak TV3 pun macam memberikan satu platform macam virtual punya promotion. And alhamdulillah masih lagi boleh dan mampu untuk kami mempromosikan lagu-lagu keluaran terbaru kami. Okey, anda berdua ni memang tak pernah mengecewakan lah sama ada lagu-lagu secara solo ataupun duet. Terima kasih. Adakah lepas ni akan banyak lagi lagu duet dapat kita dengar daripada Syamel dan Ernie? Dia punya perjalanan dia macam inilah. Daripada dulu lagi, apa sahaja lagu duet yang akan dikeluarkan akan terjadi selalunya selepas masing-masing dah keluarkan lagu solo. Sebab itu yang paling penting sekali, sebab masing-masing adalah penyanyi solo. And lepas Ernie dah keluarkan lagu solo, Syamel pun dah keluarkan lagu solo, akan kami keluarkan lagu duet lagi nanti, insyaAllah. Kalau masih lagi diterima, pada masa akan datang pun kami akan tetap keluarkan lagu duet bersama. And Ernie pun masih sekarang ni dalam perancangan untuk mengeluarkan lagu solonya, termasuklah Syamel. Cuma sekarang ni kita dengan situasi sekarang ni kan, situasi sekarang ni yang tak begitu stabil membuatkan Syamel? Okey, dengar ke? Dengar. Teruskan Syamel. Dengar tak? Dengar. Ya, okey, macam situasi sekarang ni tak begitu stabil yang mana plannings tu kena duduk balik dan dibincangkan semula, bila nak keluarkan, bila tarikh sesuai nak keluarkan, and macam mana next project macam mana nak keluarkan. So saya ni dengan Ernie mendoakan agar situasi COVID terutamanya boleh menjadi lebih stabil di masa akan datang lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Syamel dan Ernie kerana bersama kami. Terima kasih. Dan kami di Wanita Hari Ini juga mendoakan supaya anda semua sentiasa berjaya, insyaAllah ya. Syamel, Ernie, harapnya dapat jumpa lagi. Baiklah, kami di Wanita Hari Ini nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama saya dan Fiza.
wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama saya dan juga Fiza di Wanita hari ini. Baiklah, kami ingin mengingatkan kepada anda yang sudah pun mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19 agar anda patuh kepada tarikh dan masa janji temu yang ditetapkan supaya perjalanan untuk suntikan vaksin COVID-19 akan berjalan dengan lancar. Dan KKM juga ada kongsikan sekiranya anda tidak boleh hadir atau terlepas janji temu vaksinasi, janji temu baru akan diberikan secara automatik dan terus simak telefon anda ataupun MySejahtera selepas 7 hari untuk notifikasi janji temu baru. Semua ini untuk info-info terkini berkaitan dengan vaksin. Anda boleh terus ke Twitter ataupun laman web KKM Malaysia. Okey, dan saya kira sekarang ni ramai juga dalam kalangan rakyat Malaysia di 5 buah negeri yang terpilih sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca ketika ini. Saya tengok tadi di ciapan Twitter dan sebagainya, ada yang kata refresh banyak kali, terpaksa refresh banyak kali, ada yang macam-macam lah perkara-perkara dah pun berjaya. Yang berjaya itu tahniah dan pastikan mengikut apa sahaja yang telah pun di notifikasi yang telah pun diberikan. Tapi yang penting sekali Hawa, kena jaga diri sebab dalam tempoh tarikh janji temu tu, kalau anda positif, kalau anda merupakan kontak rapat ataupun PUI, anda tidak boleh hadir untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Jadi pastikan anda menjaga diri anda sendiri, jangan keluar rumah jika tidak perlu. Yang paling penting sekali, kita kena patuh dan ikut SOP yang telah pun ditetapkan. Ya, pastinya kita jaga kita. Dan esok di Wanita hari ini kita akan membawakan topik pembelian rumah pada waktu yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati